Baik, rakyat di Sabah terus sabar menunggu keputusan kerajaan negeri berhubung kebenaran rentas negeri. Perinciannya terus bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Baik Alif, susulan kebenaran merentas negeri bermula hari ini seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob petang semalam. Kebenaran itu bagaimanapun belum dilaksana di Sabah kerana pengumuman mengenai pendirian kerajaan negeri hanya akan dibuat selepas mesyuarat Kabinet Negeri Rabu ini. Dengan mengambil kira kadar vaksinasi lengkap penduduk dewasa Sabah yang belum mencapai 90%, rata-rata orang ramai yang ditemui RTM akur dengan sebarang keputusan yang bakal diumum oleh kerajaan negeri. Ini kerana kadar vaksinasi itu merupakan prasyarat yang ditetapkan Kerajaan Persekutuan untuk membolehkan rentas negeri. Untuk kita mau dapat kelonggaran begitu, kita pun kena capai 90% lah at least. Sebab itu Semenanjung tu berani untuk buka negeri, rentas negeri sebab diorang sudah capai 90%. Saya seru, marilah kita sama-sama capai itu kadar vaksinasi supaya kita boleh dapat kelonggaran yang sama. Saya berharap dapat beli kelonggaran untuk rentas daerah lah, untuk Sabah lah. At least bolehlah jumpa dengan family, bolehlah bawa anak-anak ke tempat-tempat rekreasi lah. Bagi pendapat saya, kelonggaran rentas daerah yang telah diumumkan oleh PM kita kan satu berita gembira lah. Sama ada rentas daerah dan juga rentas negeri kan, dan mungkin membuka peluang ekonomi kita. Memangnya macam rakyat Sabah memang tunggu-tunggulah untuk membolehkan rentas daerah sama rentas negeri. Sebab ramainya macam penduduk dari KK kan, keluarga dia orang disendakan ke sebelah Tawau ke tidak dapat balik kampung. Jadi sekurang-kurangnya kerajaan dapat melonggarkanlah semua itu. Sabah yang mencatat kadar vaksinasi 69.3% populasi dewasa setakat Sabtu lalu hanya membenarkan pergerakan perjalanan mengikut zon, manakala kawalan rentas daerah di luar kawasan zon masih berkuat kuasa. 3 buah pusat pemberian vaksin PPV di Sabah ditutup secara rasmi bermula hari ini. PPV berkenaan ialah PPV Dewan Mini Putrajaya, PPV Dewan Menggatal dan PPV Wisma Wanita. Penutupan PPV tersebut diumum Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK menerusi satu kenyataan media. Susulan penutupan 3 PPV tersebut, penerima vaksin COVID-19 dos kedua akan mendapat suntikan di PPV Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Penerima vaksin akan dimaklumkan mengenai perkara itu menerusi aplikasi MySejahtera. Sementara itu, penduduk sekitar Kota Kinabalu yang belum mendapat vaksin boleh menerima suntikan masing-masing secara jumpa terus di PPV SICC atau klinik kesihatan berhampiran. Dalam pada itu, rata-rata penerima vaksin yang ditemui RTM di PPV SICC bersyukur di atas inisiatif kerajaan memberikan vaksin percuma kepada rakyat menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Gembiralah sebab takut COVID, supaya melindungi dari COVID lah. Kami dapat vaksin semua anak beranak. 12 tahun dapat sampai adik-beradik. Syukur juga kita dibagi oleh kerajaan vaksin. Alhamdulillah saya bahagia sebab saya punya anak. Banyak orang cakap, jangan kau kasih vaksin anak kau, kecil lagi. Kalau mau boleh lagi, ada anak 10 tahun, saya bawa lagi vaksin, tapi tidak boleh. Terima kasih sama kamu, kerajaan. Alhamdulillah syukur, karena ini untuk kebaikan kita semua. Karena kerajaan bagi kita kelonggaran untuk mencari rezeki. Alhamdulillah, harap aja untuk ambil ini vaksin supaya dapat cari makan untuk anak bini, untuk bertanggung jawab untuk keluarga. Susulan penutupan PPV Dewan Mini Putrajaya, PPV Dewan Menggatal dan PPV Wisma Wanita, PPV SICC kini kembali dibanjiri orang ramai. Bersempena sambutan Hari Pos Dunia yang diraih pada 9 Oktober 2021, Pos Malaysia kini melaksanakan kempen Mil Rakyat yang bermula 4 Oktober hingga 31 Oktober ini. Kempen bertujuan mengimbau kembali budaya mengutus surat yang diamal sejak sekian lama sebelum perkembangan teknologi komunikasi secara maya.
Sepanjang kempen ini, sebanyak 6 juta keping mel rakyat akan diedar kepada orang ramai di seluruh negara menerusi alamat kediaman. Daripada jumlah itu, 200,000 keping akan diberikan kepada penduduk Sabah. Setiap rakyat di Malaysia, kita menghantar sekeping surat kosong dipanggil mel rakyat di setiap kediaman untuk mereka berhubung melalui surat tersebut secara percuma. Kerana surat itu telah pun dilekatkan stamp kepada dan daripada, semua ada di situ. Sudi Remaja berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan sambutan Hari Pos Sedunia dan perasmian Safety Dojo for Road Safety DC di Kelompong. Mel rakyat tidak memerlukan stem dan orang ramai boleh menggunakannya untuk kiriman dalam negara secara percuma. Menjelang pembentangan belanjawan 2022-27 Oktober ini, Pemuda UMNO Malaysia menyatakan komitmen akan terus memperjuangkan dua fokus utama untuk memastikan kesejahteraan rakyat terbela. Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Datuk Dusuki berkata, fokus pertama pergerakan itu ialah memastikan jaringan keselamatan rakyat tidak terganggu akibat pandemik COVID-19. Manakala fokus kedua pula pemulihan semula ekonomi menerusi pewujudan peluang pekerjaan kepada rakyat. Kita perlu pertamanya memastikan perkara yang melibatkan kebajikan rakyat ini dapat kita tangani terlebih dahulu untuk memastikan mereka mempunyai kecukupan wang di tangan untuk berbelanja. Ini penting sebagai satu cara untuk kita nak merancakkan perkembangan ekonomi setelah pandemik. Datuk Dr. Ashraf menyatakan demikian kepada RTM di Penampang. Dalam pada itu, beliau menjelaskan pihaknya juga akan memastikan kerajaan dapat menunaikan beberapa tuntutan rakyat berkaitan pengeluaran KWSP RM10,000 secara one-off dan moratorium tanpa faedah terakru dapat direalisasikan. Ini kerana perkara itu merupakan antara strategi terbaik kerajaan dalam memastikan kebajikan rakyat terjamin selepas pasca pandemik COVID-19. Baik, sekian paparan berita dari negeri di bawah bayu petang ini. Kembali kepada Alif untuk paparan berita wilayah selanjutnya. Alif.